berkaitan dengan yang ketiga, tajuk kita yang pada yang ketujuh lah, Ghazawatul Rasul pada bab sirah, insya-Allah. Jadi ini pelajaran kita. Ghazawatul Rasul asal daripada perkataan ghazwatun. Ghazwatun, ghazwatani, ghazawatun, jamak taksir. Jamak taksir daripada ghazwah. Jadi bermaksud perang-perang, peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena faham dalam bab ini, Nabi kita ni ada yang namanya perang, ghazwah, Nabi masuk perang. Adanya perang tapi Nabi tak pergi. Namanya Sariyah. Sin, Ra, Ya, Ta, Mamutah. Namanya Sariyah. Tulis kat situ. Tulis kat situ. Ada namanya perang Harbun. Harbun ni maksudnya apa? Perang juga. Tapi perang yang mana? Perang yang Nabi tak hadir. Yang perang Harbun ni lebih kepada perang yang Nabi lepas daripada Nabi. Lepas daripada kewafatan Nabi SAW. Itu contohlah. Dia nama perang juga. Harbun, Kital. Harbun, Kital. Lepas tu Sariyah. Lepas tu Ghazwah. Dia ada lagi dua. Saya lupa dah perkataan dia. Tak apalah tu. Jadi insya-Allah itu semua dengan maksud perang. Tapi bila teliti dengan maksud dia dia lebih inilah, dia lebih tajamlah maksud dia, insya-Allah. Jadi suara saya tak ada bergema saya dah pakai ni dah mic kedabak ni nampak tak mic saya. Itulah niatnya kerana Allah Taala lah bagi antum ni dengar elok-elok, insya-Allah. Banyak saya beli dah. Ni saya beli saya beli yang ni pula. Ni untuk conteng-conteng, buat gambar kan. Tapi tak habis setting lagi, bateri tak beli. Kan, kamera pun beli tapi dah tak ada port lah nak cucuk. Tak apalah tu kan. Okey. Baik kelas, insya-Allah. Untuk kelas kita pagi ini, apa yang kita akan belajar ialah zikru mafhumul ghazwah, menyebutkan kefahaman tentang ghazwah, peperangan. Lepas tu yang seterusnya bayanu ba'du ghazawatur rasul, menerangkan sebahagian daripada peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita akan bincang kat sini, Badar, Uhud, Khandaq. Dan yang ketiga taudihu ibratun min ghazawatir rasul, menjelaskan ibrah min ghazawatir rasul, daripada peperangan Rasul. Gharsun sifatun syuja'ah, menanamkan sifat keberanian, li'i'la'i kalimatillahi ulya, bagi meninggikan kalimah Allah yang tinggi. Jadi kita terus pada pelajaran kita yang pertama. Kita terus kepada kita punya objektif pembelajaran kita yang pertama, iaitu apa dia? Mafhumul ghazwah. Ghazwah as-sayru ilal kitali. Satu perjalanan, satu perjalanan ilal kitali, kepada memerangi. Kepada memerangi al-udwin, musuh. Satu perjalanan kepada memerangi musuh. Okey, sampai situ cukup. Okey, sampai situ cukup. Itu ghazwah. Okey. Ni just bacalah. Wal ghazwatu murratun minal ghazwin wa jam'uha ghazawatin. Macam saya cakap lah. Asal perkataannya ghazwun. Al-ghazwun. Jamak dia ghazawatun. Okey. Ba'du ghazawatur rasul, sebahagian daripada peperangan Rasul, masuk objektif yang kedua. Pertama, Ghazwatul Badri, peperangan Badar. Dia cantik buku kita ni, dia dah susun tajam. Dia dah susun
peperangan Nabi tu tajam. Jadi dia sebut kat situ ghazwatu allati sabiun asyar. Okey. Waqa'at hadhil ghazwah, berlaku peperangan ini fi sabiul asyar pada 17. 7 dan 10, 17 lah. Min Ramadan, 17 Ramadan. Fil amin, pada tahun asani yang kedua minal hijrah. Itu poin yang pertama. Tulis kat situ. Waqa'at hadhil ghazwah fi sabi'un asyar, sabi'ul asyara minar ramadani fi amisani minal hijrati. Itu poin yang pertama. Waqad sumya bihadzal ismi, sesungguhnya dinamakan dengan nama ini nisbatan, dinisbahkan ila badari, kepada badar. Dalam letak in bracket koma tu, kepada badar, ila allati yang waqa'at ma'rakah, berlakunya peperangan, fiha padanya. Atau nama lain peperangan ialah al-ma'rakah. Kital pun perang, ma'rakah pun perang, sariyah pun perang, ghazwah pun perang, harbun pun perang. Ada lagi satu perkataan nanti kita insya-Allah kalau jumpalah. Kan? Okey. Lepas tu apa dia sebut? Itu poin yang kedua. Disebab dinamakan nisbatun ila badari alati waqa'at ma'rakah fiha. Itu poin yang kedua. Wa badaru bi'run. Badar itu merupakan al-badaru, badar itu merupakan badaru, badar itu merupakan bi'run masyhuratun, satu telaga yang terkenal. Bi'run masyhuratun, satu telaga yang terkenal. Taqa'a, terletak. Taqa'a, terletak. Baina Makkah wal Madinah, di antara Mekah dan Madinah. Al-Munawwarah. Kita tengok sikit tak? Okey, kita tengok sikit Mekah, Badar ni. Okey. Ni siapa yang lelaki tu tolonglah pakai kopiah tu. Oh, tengok. Ni perang. Saya pun tak tahu kenapa keluar gambar ni kan. Okey. Ni tempat dia. Ni Telaga Badar ni. Ni nama Telaga Badar. Masalah orang zaman orang zaman sekarang dia tak jaga yang namanya sejarah Islam tu. Dia tak jaga. Sedih. Sedih ni Telaga Badar tu. Tapi kalau untuk kawan saya tu, Telaga Badar tu besar lagi. Kan? Okay. Tak keluar juga. Ni Ni Badar ni. Tempat berlakunya perang ni. Kawan saya cerita yang ni lah tempat dia. Ni perkuburan syuhada Badar. Okey, bersatu je. Bayang ni nak orang yang 313 orang tu yang meninggalnya beberapa orang je. Ni je yang meninggalnya. Yang ni je yang meninggal. Ingat siapa ni orang yang perang Badar ni, dia sangat ni lah. Sangat besar lah maknanya. Kan? Okay, ni Badar, kawasan Badar, kawasan lapang.
Orang perang ke kawasan, orang Arab dia kalau dia berperang dia pergi kat kawasan lapang. Jarang lah apa nama ni. Okey. Tu contohlah okey saja nak tunjuk kat antum. Baik. Uh, tu sikit. Jadi tunjuk saya nak tunjuk sikit lah. Okey, lepas tu wasababuha, sebab berlakunya perang. Poin yang ketiga, dan sebab wasababun wasababuhu, dan sebab berlakunya perang. Wasababu al-ghazwah, wasababuhu tu tulis je al-ghazwah, wasababul ghazwah muhawalatun muslimina. Apa nama? Berlakunya muhawatu muslimina i'tiradun airin li Quraisyin mutawajjihatun minasyami ila Makkah wa yuqawiduha Abu Sufyan bin Harbi. Okey. Muhawalatun. Apa nama? Memintas. Muhawalatun memintas al-muslimina, orang-orang Islam, i'tiradi, merampas, i'tirad, merampas airi li Quraisyin, apa nama, merampas apa nama, barang dagangan Quraisy, barang dagangan Quraisy ataupun rombongan Quraisy, airin, Quraisy mutawajjihatun, yang menuju, mutawajjihatun yang menuju, minasyam, daripada Syam, ila Mekah, ke Mekah. Yaquduha Abu Sufyan, yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harbi. Sebabnya apa? Sebab berlakunya perang Badar ni pasal orang Islam dia nak rampas balik apa yang harta mereka yang diambil oleh orang Quraisy, orang Quraisy Mekah. Dia nak rampas balik apa yang orang Quraisy Mekah, harta yang orang Quraisy Mekah ambil daripada mereka. Okey, itu yang pertama. Itu poin yang ketiga lah. Okey, letak sampai situ je. Kita baca depan ni untuk fahamkan. Walakin tumakkinu Abu Sufyan min firarin bil qafilah. Tetapi Abu Sufyan ni sempat lari. Tetapi Abu Sufyan ni sempat lari dengan rombongan dia tu, qafilah tu. Qafilah rombongan. Wa arsala rasulah, dan menghantar satu utusan ila Quraisyin, kepada Quraisy, yatlubu aunihim, meminta pertolongan mereka. Yatlubu, meminta, aunihim, pertolongan mereka. Wa najattuhum, dan apa nama, wa najattuhum, dan pertolongan mereka, dan apa nama, keberadaan mereka. Minta bukan saja minta tolong, minta mereka datang kat tempat Abu Sufyan tu. Fastajabat Quraisyun, maka apa nama, diterima oleh Quraisy. Wa khurijat liqital muslim, maka mereka keluar untuk memerangi orang Islam. Okey, tu nak bagi faham saja. Poin yang ketiga sampai sini wasababu al-ghazwatun, sampai apa nama, sampai Sufyan bin Harbi, Abu Sufyan bin Harbin. Tu poin yang ketiga. Poin yang keempat, wa kana adadu muslimina, adalah bilangan orang Islam, fi ghazwatul Badar, pada peperangan Badar, salah satu mi'ati wa salah satu ashrin rajulin, 313 orang lelaki. 313 orang lelaki. Ma'ahum, bersama, poin sampai situ dulu. Yang keempat. Kelima, poin yang kelima. Dapat tak ke laju sangat? Dapat tak ke laju sangat? Sampai mana Ustaz? Tak dapat. Dapat sampai mana Poin yang keempat, wa kana adadu muslimina sampai rajulan. Tu poin yang keempat poin yang keempat. Poin yang kelima, ma'a muslimina, wa ma'ahum ni, tukar hum ni kepada muslimina.
Ambil je perkataan ni, letak kat sini. Ma'a muslimina, bersama orang Islam. Forosanun. Wasab'una hamlan. Bersama orang Islam, ada kuda perang. Forosanun. Kuda perang. Wasab'una hamlan. Dan ada 70 bukan hamlan ni, jamalan. Ada 70 ekor unta. Ada bersama mereka kuda-kuda dan 70 ekor unta. Maksudnya tak ni lah, tak perfect sangat lah. Sebab zaman Nabi tu kuda ni kira power lah. Kuda ni kira power. Dia kira langgar orang je. Kan? Unta ni lambat sikit jalannya. Lambat sikit berlarinya. Okey, tak apa. Okey, itu poin yang kelima. Okey. Poin yang keenam. Wakana adadu jaisyun. Dan adalah bilangan para jurid jaisyun. Quraisyun. Para jurid Quraisy. Alfu rajulan. 1000 orang. Okey. Poin yang ketujuh. Wa ma'ahum. Ma'a Quraisyun. Hum ni tukar pada Quraisyun. Atas ni tukar pada Muslim kan. Bawah ni tukar pada Quraisyun. Ma'a Quraisyun. Mi'atani furas. Ada apa? 200 ekor kuda. Lagi banyak kuda mereka. Dapat tak? Tu poin yang ketujuh. Siapa tak dapat bagi tahu? Siapa tak dapat bagi tahu? Ustaz, poin ke-6 apa? Poin yang ke-6 ya. Okey, poin yang ke-6 ni. Wakana adadu jaisyun Quraisyun alfu rajulan. Sampai sini je. Syukran Ustaz. Afwan. Okey, lepas tu yang ketujuh, kat sini dia tak ada berhenti kan, tapi saya buat berhenti kat situ, saya pecahkan poin tu. Yang ketujuh, wa ma'a Quraisyun mi'atani farasan. Ada 200 ekor kuda. 200 penunggang kuda lah, maksudnya 1000 orang tu 200 saja tentera berkuda. Okey. Okey. Poin yang ketiga. Poin yang seterusnya. Yang ke-7, 8 kan. Okey. Ambil kat sini. Wakana adadu kutlin. Wakana. Ambil, dapat tak? Wakana adadu kutlin. Dan adalah adadu bilangan. Man kutila. Orang yang dibunuh. Minal Quraisyin. Di kalangan orang Quraisy. Sab'ina rajulan. Ada 70 orang. 313 lawan 1000. Orang Quraisy yang mati 70 orang. Minhum, di kalangan mereka yang mati itu, orang Quraisy yang mati itu, Amru bin Hisham. Amru bin Hisham, nama dia apa? Abu Jahal. Nama sebenar dia wa masyhurun bikunya Abu Jahal. Dipanggil dengan Abu Jahal. Amru bin Hisham ni, nama dia siapa? Amru bin Jahal. Abu bin Jahal ni mati bila? Mati dalam perang Badar. Dengar tu. Amru bin Hisham ni mati dalam perang Badar. Okey. Dapat tak? Itu poin yang ke-8. Poin yang ke-9. Poin yang ke-9. Wakana, ambil ulang balik ayat ni. Wakana adadu min kutli. Wakana adadu man kutila min Quraisyin tukar al-muslimuna. Minal muslimina. Ambil alik perkataan ni. Wakana adadu min man kutila minal muslimina. Apa dia? Minal muslimina. Okey. Arba'atu asyaru rajulan.
14 orang lelaki. Arba'atu asyratu rajulan. 14 orang lelaki. Sittatun minal muhajirin wa samaniyatun minal ansar. Dapat tak point tu? Dapat. Okey, alhamdulillah. Dapat. Itu saja point dia. Antum boleh tengok point-point tu dekat sini sebenarnya, tapi nak bagi baca juga kat situ, tengok. Nanti kalau tulis kat sini tak faham. Kalau antum baca kat situ tak faham. Ada maktulina minal muslimina 14 syahidan. Sittatu minal muhajirin, sama natu minal ansar. Minal Quraisy sabi'ina rajulan wa usira sabi'ina rajulan. Tak tahu 70 orang tu siapa dia. Tapi yang tahunya yang mati dalam perang Badarnya di kalangan orang Quraisy ni antaranya Abu Jahal. Okey, tak apa. Okey, itu 8 poin daripada perang Badar. Kita tengok pada peperangan Uhud pula. Okey. Waqa'at hazihil ghazwatun. Berlaku peperangan ini fi syahri pada bulan Syawal. Tadi bulan Ramadan, ni bulan Syawal. Ingatlah, ingat dia sebut kat sini 17 Ramadan. Yang ni pada bulan Syawal pula. Bila pada bulan Syawal sanah salisah, tahun ketiga Hijrah. Pada tahun ketiga Hijrah. Fi kurbi, berdekatan, Jabalun Uhudin. Gunung Uhud. Ni gunung Uhud ni. Tinggi. So orang Islam duduk kat atas ni . Gunung Arab ni dia tak macam gunung kat Mesir, dekat Malaysia. Kan? Banyak pokok, tak ada. Dia gunung dia orang ni gunung batu, keras je. Bayangkan duduk atas ni panas gila ni. Duduk atas ni memang panas gila. Okey. Ketua dia ni siapa? Siapa tahu ketua pemanah orang Islam? Hamzah. Siapa tahu? Orang panggil dia sharp shooter. Memang kalau shoot tu memang kena. Siapa dia? Siapa tahu? Siapa tahu? Okey, namanya Zaid bin Harithah. Kalau orang tanya siapa sharpshooter dalam pasukan Islam, nama dia ialah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Dia adalah sharpshooter orang Islam. Okey, baik. Itu yang pertama. Jadi kita kena faham waqa'at hadil ni dah ambil dah poin yang pertama. Waqa'at tu sampai qurbi jabalin Uhudin. Okey. Ambil pula poin yang kedua. Wakana sababu ghazwatun, dan adalah sebab ghazwah itu apa? Ambil kat sini pula. Anna Quraisyan, bahawasanya orang Quraisy aradat, hendak antantakima, balas dendam. Antantakima, balas dendam likot liha fi badri, dalam peperangan Badar. Membalas dendam bagi kekalahan dalam perang Badar. Mereka kalah perang Badar, depa bengang, depa nak repeat balik. Repeat tu namanya dekat perang apa? Namanya perang Uhud. Repeat dalam perang Uhud. Okey. Tu poin yang kedua. Okey. Okey. Poin yang ketiga. Fa isti'anat Quraisy, maka mengguna pakai. Maka mengguna pakai Quraisy akan orang Quraisy
biarbahin dengan keuntungan. Qafilah, rombongan Abi Sufyan, allati najat yang berjaya. Allati najat yang berjaya minal muslimina lari daripada orang Islam litajhidi jaishihim untuk bagi membiayai. Litajhidin bagi membiayai. Jaishihim tentera-tentera mereka. Lighazwatil Uhud bagi peperangan Uhud. Depa guna tahun ketiga ni untuk perang Uhud ni depa guna keuntungan perang keuntungan daripada kafilah Abu Sufyan. Nak katanya kaya tak Abu Sufyan? Kaya gila. Nak katanya Abu Sufyan ni sangat kaya. Sampai untung dia tu boleh support peperangan pula. Untung saja boleh support peperangan pula. Okey, tengok Poin yang ketiga. Wajumi'at salatu alaful maqatil. Mengumpulkan 3,000 orang. Mengumpulkan 3,000 tentera. Maqatil, tentera. Wa ma'ahum bersama mereka tu Quraisy, wa ma'ahum Quraisy dalam kurungan Quraisy mi'atani furosan 200 tentera berkuda. Mi'atan 200 tentera berkuda wa sab'umi'atin dari'in dan 700 orang dari'in. Apa maksud dari'in? Tentera berperisai. Tentera berperisai. 700 orang tentera berperisai. Okey, itu poin yang ketiga. Dapat tak? Poin dapat Dapat. Okey, dapat. Kalau dapat, saya teruskan. Poin yang keempat, wa kharajat ma'ahum dan keluar bersama hum ni tukar al-Quraisyun khamsu asyara 15 orang. Imra'atun 15 orang perempuan. Li'isaratun hamasim untuk menaikkan semangat mereka. Wa khawfim dan menakut-nakutkan mereka. Minal ari daripada lari. Minal ari daripada lari ila furru ilal furru daripada daripada peperangan mereka. Daripada furru pelarian lah maksudnya. Dia tak nak bagi lari, dia bawa 15 orang perempuan. Untuk apa? Untuk bagi semangat. Lawan macam di kaki sorak lah. Bahasa kita zaman sekarang ni pom-pom girl. Kat perang pun ada juga pom-pom girl. Zaman ni dah ada dah pom-pom girl. Tapi pom-pom girl ni bukan semata-mata untuk bantu rawat saja, bantu beri air saja, bantu beri semangat saja. Dia ni juga kaki kata. Dia ni akan jadi tukang maki lah orang kata. Bahasa mudahnya tukang maki. Tukang maki siapa? Orang-orang yang lari daripada peperangan. Tu mulut orang perempuan laser. Hati-hati. Kena hati-hati sikit mulut orang perempuan ni. Dia satu masa dia bagus. Satu masa dia tak bagus. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi peluru tak peluru tak bertapis lah kan. Bayangkan dah masa tu dah guna dah. Yang seterusnya, syawarah Rasul. Telah bermusyawarat Rasul. Poin yang ke berapa tadi entah? Poin ke berapa Ingat? 5. Poin yang kelima. Yang poin ke berapa? Dania? Poin yang ke berapa Dania? Yang kelima. Poin yang kelima Okey. Berkasih Iman, handsomenya Iman, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, handsomenya. Orang kata pemunawarah kan, berseri-seri, nampak cahaya di atas
di sekeliling kepalanya. Ya Allah. Dania Sophia nampak macam ni. Macam wali-wali Allah. Okey, serius. Sajalah tu sikit-sikit. Okey. Poin yang kelima. Syawara Rasul. Telah bermusyawarat Rasul. Ashabu bersama sahabatnya. Fil Madinah. Di Madinah. Fi liqa'i aduin. Pada dia punya tujuan, adakah kita nak pergi perang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ni dah baca dulu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara melihat bitahsin fil Madinah, dengan kesesuaian Madinah, illa melainkan annal ghalabiyatin, bahwasanya kebiasaan kanu mereka itu yarawna melihat khurujun keluar waktu hamisu lidzalika, dan mereka berpegang dengan demikian. Nabi ni kata, ni saja nak ceritalah. Maksud Nabi mesyuarat kat Madinah, kita ni nak masuk perang tak? Kalau masuk perang, kita ni nak perang kat mana? Perang dekat Madinah ke? Kita nak perang kita bertahan dekat Madinah ke? Ataupun kita ni nak perang dekat mana? Lalu kata sahabat Nabi, Madinah ni tak, kalau kita bertahan dekat Madinah tak bagus. Nabi kata tak bagus. Sahabat Nabi kata tak bagus. Kalau kita nak perang, kita peranglah dekat luar Madinah. Luar Madinah tu kat mana? Dekat Uhud. Itulah kata sahabat Nabi. Kan? Sebab tu pentingnya bermusyawarat ni. Kita berbincang kat mana. Kumpulkan strategi, buat strategi. Jadinya bincang. Kenapa kita buat kat luar Madinah? Pasal kalau kita buat kat luar Madinah, antara strateginya ialah kita ada Bukit Uhud. Bukit Uhud. Bila ada Bukit Uhud, kita boleh letak pemanah dekat Nabi kata boleh Nabi bincang-bincang, keluarlah idea letak pemanah dekat dekat Bukit Uhud. Jadi pemanah tu akan jadi backup lah. Jadi orang kata apa? Dia akan jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sniper kepada orang Islam daripada belakang. Dia akan jaga orang Islam daripada belakang. Adapun depan memang dah ada dah. Nabi tu diceritakan dalam kitab Rohikul Mahtum, Nabi ni punya strategi peperangan sangat cantik. Nabi ada Nabi bagikan kumpulan tu macam ni. Dia ada depan, dia ada belakang, kanan dan kiri. Masing-masing ada ketua masing-masing. Nabi pegang tenteranya depan dengan tengah. Nabi yang ketua untuk tentera tengah, depan dengan tengah Nabi. Tentera untuk wing kanan orang lain, tentera untuk wing kiri orang lain. Tentera pemanah kat belakang tu diketuai oleh Zaid bin Harithah. Yang dua ni saya tak ingat lah. Nanti kalau ada sebut kat sini saya sebut lah kan. Dia sebut ni. Dan jangan lupa, saya dah pernah sebut dah selalu saya tanya dekat antum, siapakah pengawal Nabi? Ada 4 orang pengawal Nabi. Depan, belakang, kiri dan kanan Nabi tu ada pengawal. Nabi tak pernah bunuh orang dengan tangan Nabi sendiri kecuali seorang. Dalam Nabi ni banyak pergi peperangan tapi tak pernah pun Nabi bunuh. Melainkan seorang. Punya memang jahat gila lah orang tu. Sampai dia tu mati di tangan Nabi sendiri. Ya, sampai dia mati di tangan Nabi sendiri. Nabi tak bunuh orang. Tapi yang kena bunuh tu seorang aje. Itu pun CP-CP. Itu cerita lain lah. Nanti panjang pula cerita kan. Panjang pula video kita ni nanti. Okay, baik. Faham tak? Itu cerita dia. So saya ni dah cari belum? Siapakah pengawal Nabi? Depan, belakang, kiri dan kanan. Yang pastinya kiri dan kanan tu bukannya bukannya orang dewasa. Remaja. Umur dia 14 ke 15 tahun. Remaja. Kita masa tu kat mana? Kita umur antum 14 tahun sekarang kan? Antum buat apa? Takkan berjihad dekat MLBB kot? Ataupun dekat ni, apa? Dekat mana tu? Dekat
kat mana-mana lah. Kan? Berjihad kat tangan je kot. Kita kena ada nama sesuatu, namanya kita nak ada rasa keberanian yang besar. Bukan semata-mata berani menembak dekat dalam handset je. Faham Contohlah sajalah sebut. Okay. Tu tak ada point, saja nak bagi tahu. Fasta'ad dan Nabi SAW fartada dar'aini wa kharaja bi alfi maqatil wa furasani wa mi'atun dari'in. Okey. Fasta'adda, maka mempersiapkan. Okey, tu poin yang kelima. Fasta'ad dan Nabi, maka mempersiapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dar'aini, dua baju besi. Nabi pakai dua baju besi. Untuk perang Uhud ni Nabi pakai dua baju besi. Jangan kata tak perlu pakai, kena pakai. Wa kharaja, dan Nabi keluar bi alfi maqatil, dengan 1000 orang tentera. Wa furasani, dan tentera berkuda. Wa mi'atun dari'in, dan 100 orang tentera yang ada perisai, tentera berperisai. Okey. Wa amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca dulu. Rijalun lelaki-lelaki ayahmilu salahihim, yang membawa senjata mereka hatta wahum fi solah, sehingga mereka itu dalam solat. Nabi perintah. Ni waktu perang Uhud ni lah berlakunya pensyariatan solat dalam solatul khaufi, solat ketika perang. Solat ketika perang. Okey. Okey. Lepas tu terus sikit. Waku bila tasadumi fariqani tamarruda Abdullah bin Ubay fansahaba binahwi salah satu mi'atin maqatil. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi baqiyatin jaishin wa hum sab'u mi'atin maqatil. Okey. Waku bila, ni poin yang penting, nombor 6. Waku bila, patah balik. Tusadibu fariqo, ini memecahkan kepada dua kumpulan. Waku bila tasadumi, berlakunya berlakunya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, apa perkataannya sesuai, berlakunya bukan salah faham. Ni memang sebab yang buat ni Abdullah bin Ubay. Jahat Abdullah bin Ubay ni dia hasut 300 orang 300 orang munafik ni pergi patah balik kan. Dia hasut 300 orang tentera ni patah balik. Okey. Wa kubila tasadibu fariqain. Tak apalah. Tamarruda, ambil daripada tu. Tamarruda Abdullah bin Ubay. Tamarruda yang ke-6, tamarruda Abdullah bin Ubay. Kembali patah balik tamarruda. Patah balik Abdullah bin Ubay. Fansahaba binahwin, maka dia mengajak ataupun dia dia menghasut binahwi salah satu mi'atin maqatil, menghasut 300 orang tentera. Dia balik tu bukan dia seorang je balik, dia balik dengan 300 orang tentera. Faqama, maka sambung terus Faqama, maka berperanglah Nabi di baqiyatin jaishin, dengan baki tentera. Wahum sab'u mi'atin maqatil, ada 700 orang. Bayangkan 3,000 orang lawan dengan 700 orang. Bagilah tengok. Seorang berapa? 700 bagi 3,000. Seorang berapa? Lebih kurang 3-4 lah. Seorang tu dapat 3-4 orang lah. Sekali lah lawan. Okey, ni point dia lah. Ni point dia. Okey. Wa in hazama muslimuna.
Wa in hazamal muslimuna fi hadhil ghazati bi sababin ighfali ba'du rumatin. Wa in hazama apa nama? Menjadikanlah wa in hazama, menjadikanlah orang Islam fi hadhil ghazwah, dalam peperangan ini, bisa babin, dengan sebab ni poin yang ketujuh dah dengan sebab ighfalun, leka, ba'du rumatin, sebahagian pemanah, bi amrin, dengan perintah Nabi SAW. Wakanu. Okey, poin yang tadi ke-6, ke-7. Wakanu, dan adalah mereka, wakanu rumatin, wakanu ar-rumatin khamsina ramian, 50 orang pemanah. Yaquduha Abdullah bin Jabir, diketuai Abdullah bin Jabir Al-Ansari. Minta maaf, salah, bukan apa nama, Zaid bin Harisah ketua dia. Ketua dia Abdullah bin Jabir. Abdullah bin Jabir Al-Ansari. Okey, sampai situ je. Sampai situ sahaja. Ni bacalah saja, baca kan. Baca. Qad wada' apa nama, ini just kita baca waqad wada'a Rasulullah, Nabi telah meletakkan apa nama, meletakkan pemanah ini ala Jabal Ramatin, atas bukit pemanah, li alla yahjimu, supaya mereka itu dapat menyerang orang musyrikin, dapat mempertahankan daripada orang musyrikin akan orang Islam itu daripada belah-belah belakang. Walamma nasara muslimina, tak kala Allah menolong orang Islam pada awal peperangan, wa farra musyrikuna, orang musyrik inilah lari daripada peperangan. Nazala ba'du aksari, telah turun sebahagian daripada ramai pemanah, linahdi ghanaim, untuk mengumpulkan harta ghanimah, wa jama'uha. Falamma ra'a Khalid bin Al-Walid, tak kala melihat Khalid bin Al-Walid killatun romah, apa nama, pemanah tengah sikit, karra alaihim, mereka serang balas, bikhilatin, dengan helah, wa qutila romatun, dan membunuh akan pemanah-pemanah dekat atas apa nama, dekat atas bukit pemanah. Sumamala ila muslimin, kemudian menjadi apa nama, menjadi kecewa, menyesal orang Islam, biqatilihim, dengan kematian mereka. Pemanah tadilah yang duduk kat belakang tu, depa pemanah. Pemanah nak lawan dengan apa nama, tentera berkuda. Kantoi lah. Kan? Walamma ra'a musyrikuna khilihim, tak kala melihat orang musyrikin itu akan helah mereka, tuqatil wadarat dairah, mereka kembali dan mempertahankan orang Islam semula. Ramai mati. Ramai yang mati. Okey. Pada perang Uhud ni ramai yang mati, kan. Nanti nak cerita tu banyak. Tak apa, nanti saya akan cerita lain lah. Okey. Pada perang Uhud ni ramai yang mati. Orang Islam ramai yang mati. Okey, hatta diceritakan dalam perang Uhud ni, gigi depan Nabi, punya sengitnya peperangan pusingan kedua tu, gigi depan Nabi ni patah. Gigi depan Nabi ni patah, diceritakan lah. Okey, seterusnya Ghazwatul Khandaq, panjang sikit sebenarnya. So saya panjang Okey. Ghazwatul Khandaq. Okey. Kita sampai 9.30. Okey kita sampai 9.30. So apa nama, kita berhenti dulu dekat sini, Ghazwatul Khandaq. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kelas kita pada jam apa nama 11.30 tadi, insya-Allah. Perang Khandaq insya-Allah. Okey.
sebelum saya ni marilah sama-sama kita ambil kehadiran dahulu. Okey, buka